Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Satu lagi berita yang menggempakan sahabat-sahabat semua. Ya, kalau kita imbas kembali ya bagaimana Mahkamah Tinggi di Johor ya membuat keputusan ya untuk menyekat daripada Cik Gubat ini, membuat kenyataan, dan akhirnya Mahkamah membuat gag order ya, yaitu ya supaya Cik Gubat ini tidak membuat kenyataan ya berkaitan dengan fitnah dan juga hasutan yang dilakukannya itu, yang turut juga terkait ya dengan Sultan Ismail, Sultan Ibrahim, maafkan saya, Sultan Ibrahim sekarang ini yang di Pertuan Agung, ya, yang mana dikatakan dalam pertuduhan itu menghasut dan juga menghina ya untuk memburukkan image Sultan Ibrahim dan juga yang di Pertuan Agung. Jadi sahabat semua, hari ini kita boleh nampak sekali lagi kebiadaban ya daripada Cik Gubat ini apabila dikatakan semakin melampau ya, kerana beliau cuba mencabar keputusan mahkamah itu di Mahkamah Rayuan. Jadi saya ingin membawakan Anda ya kenyataan media ini. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin bersama-sama dengan Anda untuk membaca kenyataan media ini yang dikatakan Cik Gubat cabar perintah tutup mulut isu kasino di Mahkamah Rayuan. Jadi itu antara perkara ya yang menarik untuk kita lihat bersama sahabat-sahabat semua. Ya, kenyataan media seperti daripada Malaysia Kini menyatakan ahli jawatan kuasa penerangan Parti Bersatu Cik Gubat menfailkan permohonan kebenaran Mahkamah Rayuan untuk menyemak keputusan perintah larangan bersuara gag order yang dibuat terhadapnya oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan juga Mahkamah Tinggi Johor Bahru. Peguamnya Muhammad Rafiq Ali berkata, pihaknya telah menfailkan rayuan untuk menyemak keputusan berkenaan di Mahkamah Rayuan pada 23 Mei yang lalu. Jadi pada Khamis lepas kita telah pun memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan ke atas kedua-dua kes tersebut, katanya. Kita belum ada tarik perbicaraan di Mahkamah Rayuan, tapi katanya apa kita nak buat adalah kita nak minta Mahkamah Rayuan membuat keputusan sama ada keputusan Mahkamah Tinggi Johor Bahru dan Kuala Lumpur tersebut betul atau tidak dari segi undang-undang, kata peguam ya kepada Cik Gubat ini. Kata lagi, pada kami kebebasan bersuara itu walaupun tidak mutlak yang mesti memberi cukup ruang kepada seorang tertuduh, katanya kepada pemerintah di luar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi. Sebelum ini Mahkamah Tinggi Johor Bahru pada 20 Mei yang lepas mengeluarkan perintah larangan bersuara terhadap Cik Gubat. Perintah melarangnya daripada mengeluarkan sebarang kenyataan atau komen berhubung kes kasino di Forest City Iskandar Puteri sehingga perbicaraan terhadapnya selesai. Hakim Abu Bakar berkata, Hakim Abu Bakar Qatar membuat keputusan selepas membenarkan permohonan pendakwaan untuk menyemak keputusan Mahkamah Session yang menolak permohonan perintah sama sebelum ini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur juga turut membuat perintah yang sama berhubung selepas dia dituduh atas dua kesalahan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur, membabitkan hasutan dan juga fitnah terhadap yang di Pertuan Agung. Pada 30 April lalu, Cik Gubat didakwa di Mahkamah Seksyen di Johor Bahru atas pertuduhan penerbitan menghasut berhubung projek kasino di Forest City. Sementara itu, Cik Gubatnya menyoal kenapa Perdana Menteri Anwar Ibrahim masih tidak mengambil tindakan terhadap dua portal media yang melaporkan cadangan pembinaan kasino di Forest City Johor itu. Dua portal itu masih tidak menurunkan laporan, tetapi apa yang berlaku adalah sampai ke saat ini artikel-artikel itu boleh diakses di seluruh dunia. Biarlah ya seluruh dunia boleh mengakses. Dan kita ketahui bahwa semua yang dikatakan itu adalah fitnah. Cukup dengan mendakwa individu ini yang menghasut ya berkaitan dengan isu ini. Ya, kalau dia dipati bersalah maka semuanya itu adalah fitnah semata-mata. Dan kita khawatiri bahwa orang yang memberikan info itu kepada Bloomberg itu mungkin ya di kalangan pentaksub, kaki-kaki fitnah. Ya, sitro-sitro daripada pembangkang sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita imbas semula, laporan Bloomberg memetik sumber sebagai mendakwa Malaysia sedang berunding dengan beberapa tycoon untuk menubuhkan kasino di sana, dan Anwar telah bertemu dengan pengasas Berjaya Corp, Vincent Tan dan Lim Kok Tai dari kumpulan Genting pada minggu lalu. Itu antara kenyataan lah ya yang dibuat oleh Bloomberg ini. Jadi menurut laporan itu, wakil yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim serta pegawai kanan kerjaan lain turut hadir pada mesyuarat itu. Sultan Ibrahim ialah antara pemegang saham projek itu. Itu antara kenyataannya. Dan Cik Gubat hadir ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk pengurusan kes terhadap pertuduhan yang dihadapinya. Jadi
Bagaimanapun mereka cuba memusingkan fakta, cuba memusingkan segala-galanya apa sahabat semua, ya, bahwa kita nampak dan kita sedar apa yang dikatakan oleh Cikgu Bat ini sudah melampaui batas, ya, apabila mengaitkan dan juga dikatakan menghasut dan cuba untuk memburukkan reputasi Sultan Ibrahim yang di Pertuan Agong. Jadi orang cakap setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada imbalannya. Mungkin itulah yang bakal berlaku ya kepada Cikgu Bat ini. Di belakang itu BAD ya, Cikgu BAD. Jadi apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Jadi untuk yang keduanya agak memerjatkan kita lagi ya. Perkara ini berlaku di Terengganu, negeri Terengganu, negeri yang dipimpin ataupun ditadbir oleh Parti PAS, Parti Islam Malaysia, PAS, ya, yang mana berlakunya satu lagi siasatan ya daripada pihak SPRM ya apabila kes rasuah mohon tanah ihram di Terengganu. Jadi SPRM reman 3 penjawat awam dan 6 hari ya, selama 6 hari bermula hari ini ya, seperti mana yang dilaporkan. Jadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Terengganu hari ini menahan reman 3 penjawat awam jabatan kerajaan ya kerana disaki, meminta dan juga menerima rasuah bernilai kira-kira 25,000 antara tahun 2022 ya, ketika kerajaan bukan ketika lah ya, sekarang ini pun masih kerajaan PAS di Terengganu. Dan menurut sumber, suapan itu diterima suspek yang berusia lingkungan 30 ke 40-an bagi memudahkan urusan permohonan tanah ihram di Terengganu. Katanya ketiga-tiga suspek turut terlibat secara langsung dalam menjalankan siasatan, membuat pengukuran sempadan serta menyediakan ulasan teknikal bagi tanah yang dipohon. Jadi sepanjang tempoh itu juga didapati wujud beberapa transaksi wang ke akaun seorang suspek sehingga mencecah kira-kira 25,000 dan kesemua suspek turut disaki menerima sebanyak 5,000 hingga 800 mengikut tugasan daripada pemohon, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Jadi perintah reman bermula hari ini hingga 1 Jun itu dikeluarkan oleh Majistret Sarifah Amir Dahsyasha Amir Sarifuddin selepas SPRM membuat permohonan di Mahkamah Majistret Kemaman pagi tadi. Dan sementara itu pengarah SPRM Terengganu Hazrul Sazrin Abdul Yasin ketika dihubungi mengesahkan ya perkara tersebut dan berkata kes disiasat mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM tahun 2000 Akta SPRM 2009. Wow, satu lagi kenyataan yang amat-amat mengejutkan kita sahabat-sahabat semua. Kenapa sehingga hari ini kita boleh melihat satu demi satu rasuah berlaku di negeri yang dipimpin oleh Parti Islam Malaysia ini ya, PAS, yang mana mereka katakan mereka adalah parti yang bersih, suci dan sebagainya. Suci apakah benda sahabat-sahabat semua? Satu demi satu penyelewengan, satu demi satu didakwa, disiasat oleh SPRM kerana ada yang melibatkan tuntutan palsu, salah guna kuasa, ya, projek palsu, dan banyak lagi yang sekarang ini kita lihat ya terbongkar satu demi satu. Jadi itu perkara yang amat-amat memerajatkan kita. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.